Dia kata namun, dia kata hendaklah memetik tafsiran daripada pakar-pakar Al-Quran yang mu'tamad. Jadi orang yang tak reti, orang yang tak tahu, orang yang bukan berkeahlian dalam bidang Al-Quran, maka wajib atas dia mengambil pandangan-pandangan ulama yang mu'tabar dalam penafsiran Al-Quran. Baik. Maka mereka yang menafsirkan Al-Quran dengan pandangan sendiri, yakni tafsir bil-ra'yi. Ar-ra'yi ini maksudnya tafsiran dengan diri sendiri, dengan akal kita ni, bil-ra'yi. Dia ada tafsiran bil-maksud. Dia ada dua, tafsir bil-maksud dengan tafsir bil-ra'yi. Tafsir bil-maksud ni dia tafsir Al-Quran dengan ayat Quran. Dia wamai dia tafsir ayat Quran ni dengan ayat Quran yang lain. Kemudian dia tafsir ayat Quran ni dengan hadis Nabi SAW. Adapun tafsir bil-ra'yi ni dia tafsir dengan pandangan dia, ijtihad dia. Ijtihad dia. Ni dengan dia rasa dengan akal yang Allah Taala beri kepada ni kan, yang mana dia mempunyai keahlian, maka itu dia panggil tafsir bil-ra'yi. Gitu. Baik, tanpa dalil. Yang tadi ada dalil. Tafsir ar-ra'yi bil dalil. Tadi tafsir bil-ra'yi tanpa dalil. Macam kita lah, guna akal tanpa dalil, tuan-tuan. Dia kata yang sahih mempunyai beberapa kategori. Ini tafsir bil-ra'yi tanpa dalil yang sahih. Tanpa dalil yang sahih. Tadi saya kata yang dengan menggunakan akal yang hebat, berdasarkan ilmu yang cukup, gitu. Ini dia tafsir bil-ra'yi dengan menggunakan akal dia tanpa dalil. Dia guna akal dia, kalau menurut pandangan saya ayat ni sedemikian. Ini dia nak kata ni. Imam Nawawi nak bahas. Yang pertama dia kata ada yang berhujjah dengan suatu ayat untuk membenarkan mazhabnya dan menyokong kehendaknya, tanpa benar-benar merasakan bahawa itulah maksud di sebalik ayat tersebut. Yang pertama dia dia nak menyokong terhadap mazhab dia ataupun kumpulan dia. Kumpulan dia. Menyokong kehendak dia, kehendak hawa nafsunya. Maka dia tafsir ayat Quran sedemikian. Baik. Maka dia bertujuan untuk mengalahkan pihak yang tidak bersetuju dengan dia. Orang kata macam ni, dia dia nak lawan dengan orang. Tujuan dia nak mengalahkan orang yang menentang dia. Dia kata macam ni. Sebenarnya bukan macam tu. Ni macam ni tafsiran dia ni. Kan itu. Orang ada dalam tuan orang macam ni, ada dalam masyarakat kita. Kita tak jumpa. Kita tak jumpa. Kalau kita jumpa, kita rasa pelik. Kita rasa pelik. Tapi Imam Nawawi dah kata ada dalam masyarakat sedemikian. Baik, itu yang pertama. Yang kedua dia kata, gunakan tafsir bil-ra'yi ini adalah untuk bertujuan mengajak ke arah kebaikan dan berhujah dengan sesuatu ayat tanpa petunjuk yang jelas terhadap ucapannya. Yang kedua ni dia nak buat kepada kebaikan, tetapi dia kata tanpa petunjuk yang jelas, tanpa petunjuk yang jelas terhadap ucapannya. Dia menggunakan ayat Quran dan sebagainya. Sebab tu saya dulu kan pernah dengar kan ahli politik lah banyak menggunakan ayat Quran. Menggunakan ayat Quran. Yang bukan dia ahli. Dia bukan saya dah abang ni, bukan. Hinu guna ayat Quran. Saya pernah dengar tuan-tuan, dengan mata saya tengok sendiri. Kan dengan mata saya dengar dengan telinga saya baca tu ayat. Hindu tu. Hindu baca. India. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kan. Dia baca wa makaru wa makarallah. Orang Islam kita dengar tepuk tangan ni. Kan dia tafsir ayat tu tak kenal. Dia bukan ahli yang layak untuk menafsirkan ayat Quran sedemikian. Dia bukan ahli. Dia tidak beriman dengan Allah dan dia bukan ahli dalam bidang Quran. Kalau tak beriman, dia tak ahli lah. Dia tafsir. Tapi orang Islam dengar, semua tepuk tangan. Saya dengar dengan telinga tuan-tuan, saya tengok dengan mata sendiri. Saya hadir dalam majlis tersebut, tuan-tuan. Kita tengok Allah. Sebab apa? Sebab nak jadi pelari kepada orang kita. Kita ni kalau dengar ayat Quran kan, Cina Hindu baca, tak apa. Sebab tu lah ni orang menggunakan ayat Quran untuk tujuan apa? Tujuan sebaliknya kan. Gunakan untuk tujuan komersial kan. Gunakan tujuan untuk kepentingan diri. Padahal Quran itu bukan tuntutan sedemikian. Dipasang dalam kandang lembu lah.
Kan kandang ayam semua nak bagi ayam dengar Quran. Kata Allah, Syekh, Quran turunkan tu ayam tu dengar. Kita ni orang macam ni, tuan ayam tu dengar, bukan ayam tu. Kan? Tapi dia kata pasang nak bagi dengar ayam dengar. Ayam tu ketok itu dah. Kan? Lembu tu pong gitu. Tapi orang kita dia rasa dia kata tujuan tu kebaikan ni. Dia kata dia rasa pasang tu okey kot. Kan? Allah Akbar. Sampai teratur tuan cikgu, sampai teratur cikgu. Nah, orang minta. Minta mohon dan tuan. Allah Akbar. Ini dia kata. Yang ketiga dia kata ada yang menafsirkan lafaz-lafaz Arab tanpa merujuk kepada makna di sisi ahlinya. Ini perkataan-perkataan Arab dia bahaya pun juga kan. Padahal perkataan-perkataan Arab tu kita kena rujuk kepada ahli dia, orang yang memahami betul-betul dari segi mustalahat bahasa Arab tu, kalimah Arab tu. Kan? Kita kena tahu, kita kena tengok kan. Ni dia pakai ikut juga kan. Dia kata kan. Tidak macam Piramdi kata sebab Allah ni orang semua nak Arab. Kan? Piramdi ada. Kelab mana dia tak sebut kelab? Mana kalabul mana ni? Kan? Kalabul mana ni? Sebab dia lafaz Arab. Dia bagi kot tu. Yang kata Piramdi cerdik Tuhan bagi. Allahu Akbar. Yang tidak diperoleh melainkan daripada ahli bahasa Arab dan ahli tafsir. Ni yang kata kita bila ahli tafsir ni dia alim belakang, bahasa dia alim kan, hukum akam dia alim. Alim semua, bukan takat sam-sam. Alim semua. Gitu. Misalnya penjelasan maksud sesuatu lafaz dan i'rabnya dan ada yang berkaitan dengannya, termasuklah konsep al-hazf, al-ikhtisar, al-idmar, al-hakikat, al-majaz, al-umum, al-khusus, al-ijmal, al-bayan, al-taqdim, al-ta'khir dan sebagainya yang bercanggah dengan maksud yang tersurat. Ni kena bagi tahu betul-betul. Tengok lafaz macam mana, kenapa taqdim dan ta'khir, bagaimana kan. Kita kalau kata lafaz, cuba tengok. Dia kalau taqdim ni dia mesti kena ada dulu. Ta'khir padahal dia mempunyai maksud yang lain. Kan? Kenapa Allah mentaqdimkan, mendahulukan lafaz sedemikian dan mentakhirkan lafaz sedemikian? Kan? Kita tengok. Kan? Macam orang kata kan wafaqihatin apa nama dalam surah tu, kita ingat dalam surah Ar-Rahman tu kan. Kan wafaqih apa nama? Antara apa nama? Kenapa didahulukan dengan buah-buahan kan, kemudian daging tu dikemudiankan. Ada kata kan orang tak nak makan buah dulu. Kena makan buah dulu. Dari segi kesihatan dapat tengok kutu kan. Tetapi dari segi kenapa Allah mendahulukan lafaz tersebut, Allah mentakhirkan sesuatu lafaz yang lain, itu mempunyai rahsia dia. Hanya orang yang ahli saja yang tahu. Kita ni ikut sumber tafsir kan. Sebab tu tengok. Jadi orang ada jual buah ni, dia pun ambil cuba tengok kena makan buah ni kan. Dia untuk melariskan ni. Bukan tak boleh tuan-tuan, tetapi guna ayat-ayat Quran tu bagi tempat yang kena pada tempat yang betul sebetul-betulnya. Gitu. Allah. Hari ni tuan-tuan banyaklah orang manipulasi ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran untuk tujuan perniagaan dan sebagainya. Cari keuntungan, Allah. Baik. Kemudian dia kata dalam hal ini tidak memadai sekadar mempunyai ilmu bahasa Arab saja, bahkan dia kata dia mesti mengetahui pandangan ahli tafsir terhadap perbahasan dalam bahasa Arab itu. Tahu bahasa Arab saja tuan-tuan. Kita ni ada PhD dalam bahasa Arab contohnya, pakar lah. Bila sebut PhD ni pakar lah. Pada kita diiktiraf sebagai pakar dalam bahasa Arab. Tetapi adakah kita boleh mentafsir Al-Quran dengan hanya kita kelulusan, kita kata kita ahli dalam sijil kita dalam bidang tafsir atau dalam bidang bahasa Arab? Belum. Kita kena alim lagi dalam ilmu-ilmu yang lain. Kalau kamu memahami bahasa Arab saja tidak cukup. Kan? Tidak cukup. Bukan senang kan? Kena tengok dari sudut kacamata pentafsiran ahli tafsir pula bagaimana. Bukan senang nak tafsir Al-Quran. Sebab tu
Kalau dulu ni ulama buat suara kan, hari ni kita kena cari jawatan kuasa. Jawatan kuasa penafsiran Al-Quran. Kan, jawatan kuasa. Di bawah satu jawatan kuasa tu banyak pakar-pakar dah ni. Pakar-pakar rujuk ni, pakar-pakar. Sebab kita bukan ahli. Kita hanya tahu sikit. Kan, hanya tahu sikit. Tetapi bagaimana kita nak menyumbang kepada umat, kita kena duduk sekali lah. Kena duduk sekali. Yang ni pakar sedemikian ni, pakar ni. Kan, kalau ulama dulu dia seorang yang dia tafsir. Kan, macam Ibnu Katsir. Kan, Al-Imam Al-Tabari. Kan, Al-Imam apa nama? An-Nasafi. Kan, banyak. Bawa ni semua sebab dia memiliki keseluruhan ilmu yang melayakkan mereka menafsir Al-Quran. Kan, Abu Hayyan Al-Andalusi. Kan, tafsir Al-Muhit, Bahrul Muhit. Tuan, Bahrul Muhit ni Allah cukup tafsir yang cukup hebat. Dari segi nahwu ni, kalau Bahrul Muhit menjadi tafsir rujukan. Kan, Abu Hayyan Al-Andalusi. No? Dia lebih kepada bahasa. Kalau tengok tuan-tuan tengok kepada tafsir, itu tafsir yang dari segi sudut, dari segi ke arah bahasa. Adapun dari segi isyari, dari segi tasawuf ni kan, banyak tafsir. Kalau kita baca, kita tak faham tafsir isyari. Kan, tafsir apa tuan-tuan? Apa yang kita punya ahli sufi terkenal tuan? Hak cerita dia makan buah apple ke apa? Tak ingat? Ahli sufi tu, saya lupa ada nama. Bukan Abdullah Mubarak, dah. Ni hak baru ni, hak Allahu Akbar. Penghulu ahli sufi ni apa nama? Allah. Dia ada satu tafsir dia, ada di rumah tuan-tuan, di rumah tu ada tafsir ni. Tapi kita tak faham, kita bukan ahli sufi, dia bagi tafsir isyari. Yang mana dia menafsir ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan zauqi. Kan? Zauqiyah ni, zauqiyah orang-orang sufi ni. Kita tak faham tuan-tuan baca. Kan? Itu yang kata kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Kita ni hadu baca surah Baq pun tak nak habis. Kan? Nak sebut pun tak nak ni kita tafsir Al-Quran. Dia tak nak. Dia kata. Tu dia kata, Imam Nawawi kata, kalau mempunyai bahasa Arab sahaja pun dia tak boleh lagi. Dia mesti, dia kata, mengambil kira pandangan ahli tafsir terhadap perbahasan bahasa Arab itu. Dia kata boleh jadi mereka bersepakat untuk meninggalkan maksud yang zahir, ingin memilih maksud yang khusus ataupun tersembunyi dan yang lain-lain yang bercanggah dengan maksud tersurat. Mai tu hak maksud tersurat, tetapi kita tengok bahasa hebat. Orang tak ambil yang maksud tersurat tu, kita ambil maksud yang tersirat. Sebab ahli-ahli mufassir, ahli-ahli tafsir mempunyai pandangan, mempunyai justifikasi tersendiri. Kan? Dalam kita mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat tu. Kan? Perkataan istiwa, kan? Kita tafsir dengan istaulah, yang memiliki, yang menguasai. Sebab apa? Sebab apa kita tak ambil yang zahir? Kan? Sebab mereka mempunyai justifikasi mereka yang tersendiri. Kita saja-saja pergi duk baca kalimah istiwa tu, yang kita tak berhukum lalu duduk macam tu, tak boleh lah kan? Kita jadi mujassimah tuan-tuan. Sebab tu jaga baik-baik. Quran ni dia bukan boleh hidup tafsir sewenang-wenangnya. Sewenang-wenangnya gitu. Jadi dia kata, apabila dia kata sesuatu lafaz mempunyai banyak makna lalu diketahui hanya suatu makna yang dimaksudkan pada suatu tempat, namun dia mentafsirkan maksud yang sama pada tempat-tempat yang lain, maka semua itu adalah tafsir birra'yi dan hukumnya adalah haram. Dia kata, dia hukum semua hak apa istilah tu, semua dalam Quran tu hak macam tu dah. Kadang-kadang kita tengok dalam surah sedemikian, kalimah tersebut makna lain. Dalam surah tersebut, dalam ayat yang lain mempunyai kalimah yang lain, mempunyai maksud yang lain. Dalam kalimah yang lain pula mempunyai maksud yang lain. Ni kita dah faham hak tu. Hak tu ni buh ke semua tempat. Makna tu tuan-tuan, dia lari daripada hakikat sebenar yang Allah Ta'ala nak tuan-tuan.
hakikat ayat Quran sebenarnya. Yang kata faqih bahasa Arab saja tak boleh lagi lah. Tak boleh lagi. Kena faham, kena menguasai ilmu aqidahnya, kena menguasai ilmu fiqahnya, kena menguasai ilmu mantiknya, kena banyak tu nak menjadi seorang ahli tafsir ni. Bukan senang. Sebab tu kita kena menghargai para jasa ulama tuan-tuan. Oh, kita tengok tafsir Al-Quran tu kita kena Allahu Akbar. Semoga Allah memberkati mereka. Tafsir Ibnu Katsir tuan-tuan. Tuan-tuan beli tu tuan-tuan tengok. Hak sekarang ni ada diterjemah dalam bahasa Indonesia. Indonesia. Ada dijual. Saya rasa di Hasani Book pun ada. Ada. Kan kita tengok kan. Allah, kita tengok bagaimana juhud para ulama buat tuan-tuan. Kita mai akhir zaman kita pelekeh depa. Oh, tak jadi tuan-tuan. Tak jadi. Janganlah hidup kita ni pelekeh orang. Kawan kita pun kita tak pelekeh. Apatah lagi para ulama tuan-tuan. Kita duduk pelekeh. Lepas tu ada pelekeh para sahabat pun ada. Itu lebih lagi lah tuan-tuan. Itu Nabi larang kata suku ashabi, jangan kamu memaki sahabatku. Kita baca sirah, baca para sifin dan para jamal. Kita duk sokong hati, kita tengok kita pergi hukum sahabat. Sahabat ni kalah ni. Kita kata, oh jangan. Para sahabat waktu tuan-tuan tak berani nak hukum. Terjadi peperangan jamal antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat nak sokong siapa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sedikit pada waktu tu, tuan-tuan nak sokong siapa? Ayah-ayah nak ibu siapa? Satu di sebelah Sayyidina Ali pada waktu tu. Merupakan menantu Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi. Dan Khalifah Ar-Rashidin pada waktu tu. Ahli syurga. Hak di sebelah sini adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Sayyidatina Aisyah? Isteri Nabi. Tuan-tuan nak sokong siapa? Kan? Oh. Kita pening lah. MN ke PN? Contoh lah dekat nak ni lah. Kita pun pening lah. Tu kan? Dia lupa ni Melayu. Hati pun sama ni. Kita nak sokong siapa ni? Orang kata main kolam, 2 kolam. Kita kata tak lah. 2 kolam pun kita kalau 5 kolam pun kita terjun kan? Hak tu pun kita pening. Ni hak ni waktu ni tuan-tuan. Kita nak biar hukum hati salah kan? Kemudian berlaku peperangan Siffin di antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah. Kan? Siapa Sayyidina Muawiyah? Boleh kita kata Sayyidina Muawiyah. Ya, Sayyidina Muawiyah ni tuan-tuan. Sayyidina Muawiyah ini adalah penulis wahyu. Penulis wahyu Nabi. Sahabat Nabi. Boleh kita kata salah? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Para ulama pun senang. Hak kita serahkan kepada Allah. Allah yang Maha mengetahui. Tapi kita hukum dia bahawa kita ni. Allah buat. No? Sebab kita tuan-tuan zaman fitnah. Zaman fitnah. Janganlah tuan-tuan. Sebab tu kita doa kepada Allah. Apa yang penting atas kita ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, ya? Kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita di jalan kebenaran, jalan kebenaran. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, berbantah dan mengadakan perdebatan Al-Quran dan Al-Quran. Wallahu a'lam. Takkan itulah kita jumpa insya-Allah pada ayat apa. Baik ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kita insya-Allah sedikitlah dalam masa 1 minit 1 minit saja. Nak masuk Ramadan ni, kita malam esok kita sembahyang ayah insya-Allah, sembahyang tarawih insya-Allah. Kalau diizinkan Allah, hari Selasa kita puasa, malam esok kena sembahyang lah. Jadi tentang ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kan dalam bulan Ramadan ni, dia adalah tetamu yang besar kita yang Allah Taala bagi, yang mana para sahabat ketika mana zaman ridwanullah alaihim ajma'in, waktu kedatangan Ramadan mereka amat gembira. Sungguh-sungguh sangat suka. Bila datangnya Ramadan tak datang lagi daripada buat persiapan. Kemudian bila datangnya Ramadan dia amat gembira. Kenapa? Karena bulan itu bulan yang dijadikan Allah rahmat Allah, maghfirah Allah dan pembebasan daripada api neraka Allah. Kemudian pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, dibuka semua pintu-pintu syurga.
pintu syurga dibuka, buka kan. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan diikat. Jadi jangan takut dah jalan tengah malam nak main sembahyang tarawih, tak ada dah hantu syaitan ni. Wasufidati syaitan, diikat, dirantai para syaitan ni. Jadi banyaklah berbuat amal kebajikan. Apa kebajikan yang patut kita buat dalam bulan Ramadan? Iaitu yang pertamanya, sebanyak saya kata, baca Quran, tilawatul Quran, qiraatul Quran. Banyak. Kita kena ada niat ni. Mungkinlah Ramadan ni ada, adakah Ramadan yang terakhir kita tak tahu. Jadi dengan datangnya Ramadan ni kita berazam dan niat sekurang-kurangnya, ya Allah, bagilah aku kekuatan diri aku pada Ramadan kali ini, aku dapat khatam Quran dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya khatam Quran. Bukan sekadar aku membaca Al-Quran, aku habis 30 juzuk, tetapi sekurang-kurangnya aku dapat memahami ayat-ayat Allah. Kan? Barulah kita orang-orang yang berjaya. Itu yang pertama. Yang keduanya, banyakkan buat amal soleh. Antaranya apa, tuan-tuan? Sedekah. Banyakkan bersedekah. Sedekah ni tuan-tuan boleh sedekah dengan wang ringgit ataupun dengan makanan. Sedekah tambah lagi orang yang berbuka puasa. Akan orang buat juadah berbuka puasa. Kita duk gelut hala ke Moreh tu tak apa. Ni, kalau boleh ni tuan-tuan, ni galakkan orang supaya buat bagi makanan untuk berbuka puasa. Kita ni bila masuk saja Ramadan, apa yang pertama kita cari papan kita yang bertanda Moreh. Atau kita duduk. Sebenarnya kita yang digalakkan adalah untuk jamu orang berbuka puasa. Hak tu yang ditutup. Adapun Moreh itu tak buat, kalau buat baguslah. Kan jamu orang dapat pahala. Tetapi yang betul-betul ditutup, jamu orang buka puasa. Yang lain kemudian banyak lagi lah amalan-amalan yang lain, tuan-tuan. Yang pentingnya selain daripada itu, kita mensucikan diri kita. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan, Allah ampunkan kita, hati kita bersih. Yang kedua adalah kita cari ilmu yang secukupnya terhadap hukum hakam puasa. Tiap-tiap tahun main tanya ustaz hukum pura hidung. Tiap-tiap tahun kita hamba Allah. Tahun lepas bukan maklum tanya lah kan. Tanya, tahun ni pun tanya lagi. Kan? Apa hukum pura hidung ustaz? Kita tak nak abang. Kan? Jadi carilah ilmu, cari ilmu. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, jagalah kesihatan diri kita. Pastikan diri kita, tubuh badan kita sihat untuk kita buat ibadat pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan yang baik pada diri kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, saya mohon maaflah andai kata tersilap kata terlajak bicara sehingga terguris hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya mohon ampun dan maaf. Dan kesempatan ini saya mohon maaf sempena nak masuk Ramadan ni, andai kata saya salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan. Dan saya ucapkan kepada ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak dan selamat berpuasa. Mudah-mudahan amalan kita, segala amalan kita, doa-doa kita, niat kita, hajat kita, Allah terima dan Allah qabulkan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashrina al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط منورا إلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب ويا فاتح الأبواب ويا سامع الأصوات
ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين، اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ومشكورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.